Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam hari ini kita sambung kuliah kita, yang mana yang terakhir sekali kita ada kuliah pada bulan lepas. InsyaAllah pada kali ini kita sambung pengajian kita dalam buku Timeline Akhir Zaman. Pada sebelum-sebelum ni kita ada menceritakan perihal Imam Al-Mahdi, iaitu Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, yang mana gelaran daripada baginda Nabi SAW. Dan Al-Mahdi adalah janji baginda Nabi SAW akan keluar satu orang manusia yang mana dia adalah daripada keturunan aku, dan dia adalah daripada golongan-golongan bangsa Arab. Lepas tu kita masuk yang minggu lepas berkaitan dengan Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana satu orang dia manusia dan dia lelaki. Nabi gelarkan dia adalah Dajjal. Sampaikan Nabi bagi tahu kepada Saidina Umar, wahai Umar, seandainya kanak-kanak yang ada di hadapan kamu ini sekarang, sebab ketika mana Nabi duduk dengan Umar, ketika itu ada satu orang budak kecil. Nabi bagi tahu kepada Umar, wahai Umar, seandainya di hadapan kamu ini adalah Al-Mahdi, budak kecil ini adalah Dajjal, nescaya kamu pun tak akan mampu untuk membunuh budak kecil ini. Kerana yang membunuh Dajjal telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh membunuh Dajjal adalah baginda Nabi Isa alaihi salam sahaja. Sebab itulah kita tengok pada muka surat, kita sambung siri kita pada muka surat 79 dalam buku Timeline Akhir Zaman. Sebelum ni kita dah pun belajar apa yang akan berlaku ketika mana Dajjal keluar, dan Dajjal akan keluar di mana, dan apa yang akan berlaku ketika mana Dajjal telah pun keluar. Sebelum ni kita belajar apa yang berlaku ketika mana Dajjal keluar, iaitu ketiadaan air dan ketiadaan makanan. Yang mana suatu bumi dapati air laut pada hari ini akan kering, sungai akan kering, makanan tiada. Hatta coklat pun tidak akan ada di zaman Dajjal. So bila mana kita masuk, berapakah tempoh kemunculan Dajjal? Dalam buku ni saya nyatakan sudah menjadi sunnatullah. Setiap sesuatu yang berlaku di muka bumi pasti akan ada tempoh. Maka seperti itu jugalah Dajjal memiliki tempoh. Ketika mana baginda Nabi SAW memberitahu para sahabat, sesungguhnya Dajjal akan keluar selama 40 hari. 40 hari sahaja Dajjal akan keluar. Tapi kata Nabi SAW, hari pertama Dajjal keluar diibaratkan 1 tahun. Maksudnya hari pertama Dajjal keluar diibaratkan 360 hari. Hari kedua kata Nabi SAW diibaratkan seperti sebulan, dan hari ketiga diibaratkan seperti seminggu, dan hari keempat sampai hari ke-40 seperti hari-hari yang biasa. Maksud 24 jam berlalu seperti biasa. Maka ketika mana kita tengok hadis baginda Nabi SAW, hari pertama diibaratkan seperti 360 hari. 360 hari kita darabkan dengan 24 jam. Sehari 24 jam. 360 hari didarabkan dengan 364 jam. Maka kita akan dapat lebih kurang 8,000 lebih jam. Adakah itu hakikat ataupun fantasi? Jawapan para ulama itu hakikat. Pada hari ini kita berpuasa selama 12 jam. Kan? 16 jam paling lama kita berpuasa. Dulu saya di Mesir dulu 16 ke 15 jam.
Ketahuilah di zaman Dajjal kita akan berpuasa selama hari pertama. Kita akan berpuasa selama 8,000 jam. Ustaz, takkan tak ada makanan? Makanan itu akan ada. Makanan ada. Tapi ketahuilah, makanan hanya ada pada Dajjal sahaja dan minuman hanya ada pada Dajjal sahaja. Sebab itulah kita tengok bila mana kita keliling satu bumi. Sebelum keluarnya Dajjal, kita dah pun belajar akan berlaku kemarau yang sangat dahsyat kepada bumi selama 3 tahun. Pada bulan lepas kita belajar. Berlaku kemarau yang sangat dahsyat yang menyebabkan bila mana manusia melihat hujan tak turun. Berlaku kemarau. Apa yang berlaku kepada empangan air? Sudah tentu empangan air akan berkurang. Apa yang berlaku kepada air sungai dan air laut? Sudah tentu akan berkurang. Begitu jugalah kita tengok makanan-makanan tak boleh nak diproses. Sebab hari ini kita tanam biji lada. Hari ini kita tanam rambutan. Kita tanam sayur-sayuran. Logiknya akan tumbuh. Cuma makan masa. Ada yang seminggu, ada 2 minggu, ada 2 bulan baru tumbuh menghasilkan hasil. Tapi ketahuilah di zaman Dajjal, apa sahaja tanaman yang kita tanam, apa sahaja tumbuhan yang kita tanam, termasuklah padi-padi, ketahuilah padi-padi itu tidak akan mendatangkan hasil dan makanan juga tidak boleh mendatangkan hasil. Itulah yang diibaratkan baginda Nabi SAW. Sebab itulah kita tengok daripada hadis Imam Muslim pada muka surat 80. Wahai Rasulullah, ketika mana Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat akan Dajjal keluar selama 365 hari pada hari pertama. Total 365 hari. Ditambahkan dengan hari kedua sebulan. Ditambahkan dengan hari ketiga 7 hari. Maka berlalu hari-hari seperti biasa. Ditambah keseluruhan adalah lebih kurang 400 lebih hari. Dajjal akan berada dengan manusia. Itu hari, tak termasuk jam, kiraan jam. Sebab itulah ulama kata ketika mana Dajjal keluar, Allah akan memperlambatkan pergerakan matahari. Matahari itu kita akan berasa lambat sangat. Sebab nak cukup 8,000 jam pada hari pertama. Ketika itulah manusia mula mencari, ketika itulah manusia mula cuba bertahan. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi yang lain, ketika mana Nabi bagi tahu ikatlah wanita-wanita isteri-isteri kamu, anak-anak kamu di tiang-tiang di rumah-rumah. Sebab ditakuti keluar daripada rumah semata-mata nak mendapatkan makanan dan minuman daripada Dajjal. Maka faham kita bahawa manusia ketika itu wajib menghitung perjalanan jam yang sudah berlalu dan bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasa. Sebagai contoh, sekiranya sudah berlalu 8 jam selepas solat subuh, maka bergeraklah untuk menunaikan solat zuhur. Nabi mengibaratkan ketika mana kita melihat perjalanan matahari dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana perjalanan matahari dilambatkan oleh Allah, sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah pada hari pertama selama 365 hari adakah cukup dengan kita solat 5 kali sahaja?" Nabi jawab dalam hadis Imam Muslim. Jawapan Nabi tidak cukup. Maka semua perlu mengira hari tersebut dan menentukan kadar yang bersesuaian dengan solat yang kamu lakukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apa? Kadar kiraan yang disebut oleh Nabi SAW, kalaulah waktu zuhur kepada waktu asar selama 3 ke 4 jam. Maka kamu kiralah 3 ke 4 jam, cukup saja masuk waktu zuhur, nampak matahari pacak di langit, solatlah waktu zuhur. Meskipun tidak ada matahari, kita tengok pada jam, sudah masuk waktu zuhur. Solatlah kamu waktu zuhur. Kira, selepas waktu zuhur kira. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Masuk 3 jam, kebiasaan akan masuk waktu asar. Maka solatlah asar. Begitulah yang akan berlaku selama 8,000 jam pada hari pertama Dajjal keluar. Maka kita masuk pada muka surat 82. 82 menceritakan tanda kufur di dahi Dajjal. Ibnu Umar menyebut tertulis di antara dua mata Dajjal perkataan kafir yang dieja oleh baginda Nabi SAW, kaf, fa dan ra, yang dapat dibaca oleh semua mukmin yang pandai membaca maupun mukmin itu, orang Muslim itu, orang Islam itu tidak pandai membaca. Nabi telah pun memberi jaminan kepada kita
ketika mana Dajjal keluar, adakah semua manusia akan nampak itu Dajjal? Naam. Semua manusia akan nampak yang di depan kita, yang keluar daripada Khurasan dan Asfahan. Ada seorang lelaki, yang mana lelaki itu keluar dengan membawa makanan, lelaki itu keluar dengan bawa minuman. Cuma yang menjadi persoalan dia, bukan semua manusia menganggap yang keluar daripada Asfahan dan Khurasan itu adalah sang penyelamat. Bagi mereka yang berurusan dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, bagi mereka yang berurusan tidak mentaati Allah, lain makna kata mereka yang fasik, tinggal solat pun on off, tidak tutup aurat, tidak melaksanakan ibadah zakat dan sebagainya, maka mereka tergolong dalam golongan yang fasik. Dan yang ketiga, mereka yang tidak belajar ilmu akhir zaman. Sudah tentu tiga golongan ini akan nampak yang keluar daripada arah Khurasan, yang keluar daripada arah Asfahan, yang mengatakan siapa yang nak makanan boleh datang kepada aku akan bagi kamu makanan secara percuma. Ketika itulah tiga golongan ini akan datang kepada Dajjal, dan mereka lah yang akan menjadi pengikut Dajjal. Sebab itulah kata para ulama, ketika mana Dajjal keluar, akan berlaku satu fitnah keimanan dan kekufuran. Fitnah keimanan, beriman kepada Dajjal, dan ketika itulah fitnah kekufuran, kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh para ulama dan disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tiga golongan ini sahaja yang akan menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Sebab kan Nabi dah bagi tahu kita boleh nampak tanda kaf, fa dan ra, kufur ataupun kafir, bacaan yang sama. Kan Nabi dah bagi tahu dalam Ibnu Umar, semua manusia yang beriman boleh nampak. Hanya yang beriman sahaja yang boleh nampak. Mereka yang fasik tak akan boleh nampak. Mereka yang solat on off, solat kejap tak solat. Mereka kejap tutup aurat, kejap tak tutup aurat. Mereka main riba, main judi, rasuah dan sebagainya. Sudah tentu mereka tidak akan nampak tanda kufur di dahi Dajjal, yang menyebabkan mereka yang tidak nampak tanda kufur di dahi Dajjal, mereka mengatakan Dajjal adalah sang penyelamat kita. Dalam keadaan satu bumi tak boleh nak bantu kita untuk dapatkan makanan. Mana-mana kerajaan ketika itu tak boleh nak bantu rakyatnya untuk memberi makanan. Mana-mana raja, mana-mana sultan ketika itu tak boleh nak bantu. Ketika mana Dajjal keluar, ketika itu telah pun ada Al-Mahdi. Bahkan Al-Mahdi pun tak mampu untuk dapatkan makanan kepada manusia ketika itu. Sebab itulah ketika itu berlakulah fitnah keimanan dan kekufuran. Kufur kepada Allah dan beriman kepada Dajjal. Maka kata Nabi, hanya mereka yang beriman sahaja yang boleh nampak tanda kaf, fa dan ra. Sebab itulah ketika mana orang yang beriman, mereka bergerak daripada rumah sebab dapat berita makanan ada, tapi makanan itu ada di Khurasan dan Asfahan. Orang beriman keluar daripada rumah. Sebab kita sebagai seorang lelaki, bagaimana mungkin kita mampu untuk melihat ibu dan ayah kita dalam keadaan kelaparan? Kita sebagai seorang lelaki, bagaimana mungkin kita sanggup melihat anak-anak kita dalam keadaan kelaparan? Anak kita baru keluar 2 bulan dah menangis, tak tentu arah dah kita. Ibu ketika itu tak mampu nak memberi susu kepada anak disebabkan ibu pun tak makan. Bagaimana mungkin nak menghasilkan susu? Ketika itulah seorang ayah, logiknya ayah pada hari ini akan keluar daripada rumah, tak apalah ayah pergi cari roti. Ayah pergi cari roti canai. Tapi ketika mana zaman Dajjal, roti canai, apa-apa jenis roti tidak akan ada. Di mana ada makanan? Makanan hanya ada pada Dajjal. Sudah tentu ulama kami, ketika mana kami belajar di Mesir dulu, ulama kami kata, sudah tentu seorang ayah dan seorang lelaki akan keluar daripada rumah, akan pergi kepada Dajjal, korbankan keimanannya semata-mata nak bagi kenyang ibu dan ayah. Nak bagi ibu dan ayah makanan, sanggup korbankan keimanan lelaki itu. Sanggup korbankan keimanan semata-mata nak memberi anak-anak makan. Sanggup korbankan keimanan semata-mata nak bagi isteri makan. Tapi Nabi jawab lagi. Nabi jawab, jangan risau. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, meskipun mereka nampak tanda kufur di dahi Dajjal, ketika mana Dajjal keluar, ketika itulah bacalah zikir ini, subhanallah walhamdulillah,
wala ilaha illallah, Allahu akbar, sudah tentu Allah akan kenyangkan perut-perut kalian. Tapi jawapan ketika mana ulama kami, guru kami mensyarahkan hadis ni, mereka yang beriman sahaja yang kenyang, perutnya akan dikenyangkan oleh Allah ketika mana mereka membaca kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata guru kami, ketika mana orang beriman membaca zikir itu, bukan semua orang beriman akan kenyang perut mereka. Kerana keimanan kita tak sama. Ada orang beriman tahap A, betul-betul jaga iman mereka. Ada orang beriman tahap B, C dan D. Sebab itulah ketika mana mereka yang beriman kepada Allah yakin yang kita ni ada Allah, ketika itulah viral di media sosial, jom kita berzikir kepada Allah. Dajjal telah pun keluar. Aku berzikir kepada Allah dalam media sosial kata, aku berzikir kepada Allah, Allah bagi kenyang perut aku. Tapi bagaimana mungkin ada seorang lelaki ketika mana dia sedang berzikir kepada Allah, banyak kali zikir kepada Allah, tapi kenapa Allah tidak kenyangkan perut aku? Kenapa Allah tak kenyangkan perut aku, sedangkan ramai orang yang berzikir kepada Allah, perut mereka semua dikenyangkan oleh Allah, tapi kenapa perut aku tidak kenyang-kenyang? Sebab apa? Sebab ketika mana Dajjal keluar, ketika mana Imam Mahdi keluar, baru kamu nak insaf, baru kamu nak bertaubat kepada Allah. Sudah tentu keimanan kamu tidak boleh sama dengan mereka yang telah pun beriman lama dah. Ketika mana Imam Mahdi keluar, baru nak cari sejadah untuk solat. Ketika mana Imam Mahdi keluar, baru nak cari kain untuk tutup aurat. Sudah tentu keimanan kamu tidak sama dengan mereka yang beriman ribuan tahun, puluhan tahun. Sebab itulah mereka yang tak boleh tahan dengan kelaparan, ketika itu mereka terpaksa korbankan keimanan mereka. Seorang suami mungkin kenyang, tapi dia suruh isterinya, cuba sayang zikir kepada Allah. Abang, kenapa tak kenyang perut sayang? Terpaksalah korbankan keimanan untuk bagi orang yang kita sayang makan. Itulah satu fitnah, ma min nabiyyin illa wa hadzara ummata 'anid dajjal. Tidak ada seorang nabi yang memberi, tidak ada seorang nabi melainkan nabi itu akan beri peringatan bahayanya fitnah dajjal. Maka kita masuk muka surat, pada muka surat 83. Pada buku timeline akhir zaman, menghidupkan orang yang telah pun mati. Sebab itulah kita tengok fitnah dajjal bukan melibatkan makanan sahaja dan minuman sahaja. Fitnah dajjal bukan hanya melibatkan makanan, fitnah dajjal bukan melibatkan minuman sahaja. Ketika mana waktu itu, pada zaman itu, ramai orang yang pergi bertemu dengan Dajjal untuk dapatkan makanan dan minuman. Ramai yang pergi. 3 golongan tadi, yang tidak beriman kepada Allah, yang fasik dan tidak belajar ilmu akhir zaman, mereka pergi bertemu dengan Dajjal. Sudah pun menjadi pengikut Dajjal. Dan kata Nabi, perkataan mereka, ucapan mereka, panggilan mereka kepada Dajjal adalah Tuhan kami. Mereka memanggil Dajjal adalah Tuhan. Mereka memanggil Dajjal adalah Tuhan. Tapi ketika mana sudah pun ramai menjadi pengikut Dajjal, dalam beberapa hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu antara fitnah Dajjal ketika mana dia melihat ramai yang menjadi pengikut Dajjal. Ketika itulah Dajjal mengkaji. Sebab bila mana mereka telah pun menjadi pengikut Dajjal, mereka yang telah pun menjadi pengikut Dajjal, mereka menjadi ejen kepada Dajjal. Mereka menjadi pembantu Dajjal. Wahai Dajjal, di rumah sekian masih lagi ada orang beriman kepada Allah. Wahai Dajjal, di apartmen aku, di kondo aku masih lagi ada orang yang tidak percaya yang kamu Tuhan. Ketika itulah Dajjal akan pergi kepada mereka yang masih lagi degil untuk beriman kepada Dajjal. Lalu bila mana Dajjal pergi kepada orang itu, orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, Dajjal pergi kepada mereka. Lalu Dajjal tawarkan, wahai pemuda, seandainya aku tawarkan kepada kamu satu tawaran, ya, aku tahu kamu tak nak makanan, aku tahu kamu tak nak minuman, tapi aku nak tawarkan kepada kamu satu benda. Seandainya aku hidupkan orang yang kamu sayang, adakah kamu nak beriman kepada aku? Itu yang disebut oleh baginda Nabi SAW, hadis Ibnu Majah. Dajjal akan pergi kepada manusia yang beriman kepada Allah. Sebab itulah satu kaedah, Dajjal tidak akan approach
Dajjal tidak akan pergi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebab mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir ni, Dajjal tidak perlu susah payah untuk pergi jumpa dia orang. Mereka sendiri akan datang bertemu dengan Dajjal untuk minta bantuan. Sama juga orang yang fasik, yang ketika mana dia berzikir kepada Allah, tidak kenyang-kenyang perut mereka, Dajjal tidak perlu bersusah payah untuk pergi kepada mereka. Sebaliknya mereka yang fasik ini, ketika mana mereka berzikir tidak kenyang, mereka sendiri akan pergi bertemu dengan Dajjal. Tapi Dajjal akan bersusah payah. Dajjal akan pergi kepada mereka yang beriman kepada Allah. Dajjal akan memberi macam-macam tawaran. Dan disebut oleh ulama, antara tawaran Dajjal adalah menghidupkan orang yang telah pun mati. Sebab itulah Dajjal datang kepada si fulan. Dajjal datang kepada pemuda, wahai pemuda, seandainya aku hidupkan ibu dan ayah kamu, yang lama dah kamu rindu, seandainya aku hidupkan isteri kamu, aku hidupkan suami kamu, adakah hari ini kamu nak beriman kepada aku? Maka jawapan pemuda itu, tunjukkan dahulu. Maka ulama kata Dajjal akan bergerak dengan pemuda itu pergi ke kubur. Orang yang mereka nak hidupkan, ibu dan ayah, anak mereka yang telah pun meninggal, isteri dan suami mereka telah pun meninggal. Ketika itulah Dajjal akan membaca mentera, wallahu alam. Apa yang Dajjal buat? Ketika mana sampai di kuburan itu, maka Dajjal akan menggunakan kuasanya, sihirnya untuk menghidupkan orang itu. Kata ulama, ketika mana Dajjal memberi isyarat untuk menghidupkan si fulan itu, maka datanglah dua orang syaitan. Dua orang syaitan akan merupa ibu dan ayah mereka. Dua orang syaitan akan berupa dengan orang yang mereka sayang. Faham daripada hadis ni, dan kata ulama, ketika mana Dajjal keluar, iblis dan syaitan akan berada di bawah Dajjal untuk membantu Dajjal. Sebab itulah di zaman Dajjal keluar, sangat ramai mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila mana kita tengok kejadian manusia, adakah manusia bila mana rohnya dihidupkan, rohnya ditiupkan ke dalam jasad, masuk ke alam rahim ibunya, adakah semata-mata roh sahaja Allah tiup? Tidak. Kata ulama, bukan hanya Allah meniupkan roh, tapi Allah ketika mana dia mendatangkan roh, Allah meniupkan roh ke dalam rahim ibu mereka, ketika itulah Allah sertakan dengan satu benda yang dinamakan sebagai ujian. Sebab itulah setiap daripada kita ada ujian masing-masing, dan ujian kita tak sama setiap orang di antara kita. Adakah dunia ini diciptakan untuk diuji oleh Allah? Naam. Jawapan para ulama, ya, dunia ini diciptakan oleh Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya selalu bagi satu ibarat yang mudah. Seandainya dalam peperiksaan matematik contoh, ada pelajar A, pelajar B dan pelajar C. Diberikan satu soalan, contoh, soalan 1 tambah 1. Pelajar A jawab 2. Pelajar B jawab 3 dan pelajar C jawab 4. Sudah tentu 1 tambah 1 jawapannya 2, pelajar A yang betul. Tapi ketika mana guru pemeriksa, guru yang menjaga itu buat satu ronda, melihat jawapan A, dia mengangguk. Melihat jawapan B, dia mengangguk. Dan melihat jawapan C, dia turut mengangguk. Adakah guru itu tak pandai? Tidak. Guru itu pandai dan guru itu tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi kenapa guru itu tak bagi tahu kepada pelajar itu? Kenapa guru tak betulkan pelajar itu? Disebabkan ketika itu sedang dalam peperiksaan, dalam ujian. Itulah yang berlaku pada hari ini. Bumi kita pada hari ini, dunia pada hari ini, Allah nakkan kita cari jawapan kita masing-masing. Allah nakkan kita cari jawapan di setiap ujian yang Allah datangkan kepada kita. Lihat apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara. Wahai abati, wahai ayahku, semalam aku dapat satu mimpi, kata Nabi Yusuf kepada ayahnya. Wahai ayahku, semalam aku dapat satu mimpi. Aku nampak 11 bulan dan aku nampak satu matahari. Aku nampak 11 bintang, satu matahari dan satu bulan. Apakah makna mimpi aku, wahai ayah? Ketika itulah ayah Nabi Yusuf tahu ini satu tanda yang kamu akan menjadi rasul. Tapi ayah kepada Nabi Yusuf tak bagi jawapan. Dikata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf,
rahsiakan mimpi kamu itu daripada adik-beradik kamu yang lain. Adakah Yusuf nakkan jawapan? Naam. Nabi Yusuf nakkan jawapan daripada mimpinya. Tapi Nabi Yusuf sabar dan Nabi Yusuf mencari setiap persoalan yang Allah uji Nabi Yusuf. Sebab itulah ketika mana Nabi Yusuf dibawa oleh adik-beradiknya, Nabi Yusuf ditolak dalam perigi, ditolak dalam telaga, di usia 9 ke 8 tahun, dah pun berpisah dengan ayahnya ketika mana usia 8 tahun. Adakah Nabi Yusuf tak persoalkan kepada Allah, wahai Allah, kenapa uji aku demikian? Tidak. Nabi Yusuf tahu bila mana Allah datangkan ujian kepada dia sudah tentu ada sebab. Dicampakkan dalam perigi dan datanglah satu rombongan daripada Mesir dan mengambil Yusuf dan dibawa kepada Mesir. Dijual pula kepada Raja Mesir ketika itu dan jadilah Yusuf sebagai salah seorang pekerja dalam istana. Ketika mana Nabi Yusuf dewasa, ditangkap khaluat pula dengan Zulaikha. Difitnah oleh Zulaikha, yang mana dituduh oleh Zulaikha Yusuf nak menggoda dia, padahal tidak. Maka Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun, jawapan para ulama. Sedih kehidupan Nabi Yusuf. Adakah Nabi Yusuf tidak mempersoalkan? Tidak. Nabi Yusuf tahu setiap ujian yang Allah datang kepada dia pasti bersebab. Bila jawapan Nabi Yusuf? Ketika mana Nabi Yusuf dikeluar daripada penjara, ketika itulah berlaku satu kemarau yang sangat dahsyat di kota Mesir. Di sekitar Timur Tengah ketika itu berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Tapi Nabi Yusuf telah pun keluar daripada penjara sebelum itu lagi, menjadi pemerintah Mesir ketika itu, dan Nabi Yusuf berjaya mengeluarkan Mesir daripada masalah ekonomi yang menyebabkan semua negara ketika itu daripada Palestin, daripada Syria, daripada Yaman datang ke kota Mesir untuk dapatkan bantuan makanan. Dan salah seorang daripada mereka adalah adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ketika itulah Nabi Yusuf dapat jawapan, rupanya inilah yang Allah nak tunjukkan mimpi aku yang berpuluh-puluh tahun yang dahulu. Inilah jawapan yang mana Allah uji aku daripada masuk dalam perigi, dijual, dimasukkan dalam penjara dan sebagainya. Maka inilah jawapan aku. Sebab itulah Allah datangkan ujian kepada kita. Kita cari jawapan. Sama juga apa yang berlaku di akhir zaman. Sebab itulah umat yang paling banyak diuji oleh Allah adalah umat baginda Nabi SAW. Antara ujian yang paling kuat iaitu ketika mana Allah datangkan satu makhluk bernama Dajjal. Dajjal adalah ujian yang paling berat untuk umat baginda Nabi SAW. Sebab ujian Dajjal melibatkan keimanan dan kekufuran dan melibatkan hidup dan mati. Sebab itulah ketika mana orang tadi, bila mana dia pergi kepada kuburan, maka datanglah dua orang syaitan dan iblis, berupa menjadi ibu dan ayah, berupa menjadi orang yang mereka sayang. Pemuda tadi yang di-offer oleh Dajjal, ditawarkan oleh Dajjal, adakah kamu nak beriman kepada aku ketika mana aku menghidupkan orang yang kamu sayang? Ketika itulah mereka yang dia beriman kepada Allah. Dia melihat kekuasaan Dajjal, melihat kemahiran Dajjal. Ketika itulah dia kata, sesungguhnya kamu bukan manusia biasa. Manusia biasa tak boleh nak hidupkan dan mematikan manusia. Sudah tentu kamu ni Tuhan. Ketika itulah dia mengaku Dajjal adalah Tuhan dan beriman kepada Dajjal. Fitnah Dajjal. Maka hiduplah dia dengan ibu dan ayah palsunya. Hiduplah dengan isteri palsunya. Hiduplah dengan orang yang dia sayang, yang mana orang yang dia sayang itu adalah orang yang palsu. Sama juga apa yang berlaku kepada seorang pemuda. Ketika mana kita tengok satu dunia mengalami kekufuran yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana satu bumi mengalami satu kekufuran yang sangat dahsyat, makin ramai yang beriman kepada Dajjal, sehingga kan kata ulama Dajjal membuat satu kubu luar daripada Madinah. Luar daripada Madinah ada satu bukit, ada satu gunung. Yang kata ulama, gunung itulah yang Dajjal akan duduk. Gunung itulah Dajjal akan membuat satu bala tentera, membuat kubu pertahanan dan istananya. Dan hari ini kubu itu telah pun ada. Dan kalau kita tengok dalam Google, kubu ataupun bukit itu telah pun seolah-olah dicantikkan oleh mereka. Telah pun dicantik, seolah-olah menunggu kedatangan Dajjal. Siap ada tempat landasan kapal terbang lagi, jet-jet pejuang lagi, siap ada kubu pertahanan lagi. Seolah-olah mereka menunggu kedatangan Dajjal.
Sebab itulah kubur itulah, bukit itulah yang akan menjadi kubur pertahanan Dajjal. Lalu Dajjal ni akan pergi kepada semua dunia. Di mana ada manusia, di situlah Dajjal akan sampai. Kata Nabi SAW, kecuali 2 tempat sahaja yang Dajjal tak boleh masuk. 2 tempat sahaja yang Dajjal tak boleh masuk, iaitu Mekah dan Madinah. Ketika mana manusia dapati Dajjal telah pun keluar, ramai yang pergi kepada Mekah dan Madinah untuk mengelakkan diri mereka daripada bertemu dengan Dajjal. Maka ketika itulah di Mekah dan di bumi Madinah, ada mereka yang beriman, ada mereka tidak beriman, ada mereka yang fasik dan ada mereka yang munafik. Berkumpul dalam kota Mekah dan kota Madinah sebab tak mau bertemu dengan Dajjal. Berpindah randah mereka ke kota Mekah dan Madinah. Ketika mana Dajjal telah pun keliling satu bumi, maka bergeraklah Dajjal ke kota Mekah dan Madinah. Kata Nabi SAW, kecepatan Dajjal kamu tengok satu awan yang ditiupkan satu angin yang sangat laju, yang sangat pantas. Itulah kecepatan Dajjal. Maka bila mana Dajjal menuju ke kota Mekah dan Madinah, ketika itulah Dajjal dapati ada sekumpulan para malaikat yang siap siaga menusuk Dajjal seandainya Dajjal melepasi Mekah dan Madinah. Yang menyebabkan Dajjal nampak saja para malaikat keliling satu Mekah dan Madinah. Dajjal berundur dan pergi kepada bukit yang saya sebut tadi, gunung yang saya sebut tadi, membina satu kubu pertahanan di situ. Ketika itulah Dajjal membuat satu gegaran, 2 gegaran dan 3 gegaran. Menyebabkan bumi Mekah dan bumi Madinah bergegar segegarnya. Gegaran pertama kata ulama akan keluar golongan munafik. Gegaran kedua akan keluar golongan yang fasik. Dan yang fasik, dan gegaran yang ketiga akan keluar semua golongan yang fasik dan munafik, dan mereka akan menuju ke kota, ke kubu pertahanan Dajjal, dan mereka akan beriman kepada Dajjal. Makna dia apa? Ketika mana Dajjal keluar, orang fasik dan munafik, mereka orang Islam, tidak akan terlepas walaupun seorang, melainkan mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Sekali kita menjadi pengikut Dajjal, maka selama-lamalah kita akan menjadi pengikut Dajjal dan kita akan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Dajjal telah pun membuat satu gegaran, 2 gegaran, keluarlah ramai orang beriman kepada Allah, cuma mereka ni solat jarak-jarak, mereka baru nak tutup aurat. Mereka akan keluar daripada kota Mekah dan Madinah menuju kepada Dajjal dan melafazkan kalimah beriman kepada Dajjal. Ketika itulah ada seorang pemuda yang mana disebut oleh ulama pemuda ini sangat berani. Ada seorang pemuda yang mana pemuda ini dimatikan dan dihidupkan oleh Dajjal. Pemuda ini, yang mana ketika mana pemuda ini melihat sangat ramai umat baginda Nabi SAW telah pun menjadi pengikut Dajjal, ada di antara mereka yang beriman, tidak mau beriman kepada Dajjal, maka dibunuh oleh Dajjal. Pemuda ini melihat suasana dunia ketika itu sangat gentir, dan pemuda ini tak suka dan benci apa yang berlaku kepada manusia ketika itu. Nabi puji pemuda ini. Nabi puji keberanian pemuda ini. Kenapa? Sebab ketika mana pemuda ini melihat satu dunia ketika itu mula beriman kepada Dajjal, makin ramai beriman kepada Dajjal, maka pemuda ini keluar daripada bumi Madinah untuk pergi bertemu dengan Dajjal, untuk melawan Dajjal. Pemuda ini, dia bukan Al-Mahdi. Pemuda ini bukan Al-Mahdi. Tapi pemuda ini Nabi bagi satu gelaran, pemuda ini sangat berani, dan Nabi bagi tahu janganlah kamu ikut seperti pemuda ini. Sebab Nabi dah pun ajarkan kepada kita, seandainya kamu bertemu dengan Dajjal, maka tutuplah kedua mata kamu, tutuplah kedua telinga kamu. Nescaya kamu tidak akan nampak apa tawaran Dajjal, dan kamu tidak akan dengar apa yang ditawarkan oleh Dajjal. Dan seandainya kamu bertemu dengan Dajjal, nombor 1 tadi tutup kedua mata dan telinga. Nombor 2 kata Nabi, larikan diri kamu daripada Dajjal. Dan nombor 3, bacalah suratul Kahfi. 3 yang disebut oleh para ulama dan baginda Nabi SAW. Maksud dia apa?
Nabi mengarahkan kita untuk lari ketika mana bertemu dengan Dajjal. Tapi pemuda ini Nabi puji keberanian dia. Bila mana dia menyampaikan satu hasrat untuk pergi bertemu dengan Dajjal, orang yang berada di sekeliling pemuda ini menghalang. Wahai pemuda, kami tahu kamu ni berani, tapi janganlah kamu pergi bertemu dengan Dajjal. Janganlah kamu pergi bertemu dengan Dajjal. Kami yakin keimanan kamu kepada Allah, yang mana kamu sangat beriman kepada Allah. Tapi kami takut kamu akan dibunuh oleh Dajjal. Itulah yang ditakuti oleh orang yang berada di sekeliling pemuda itu. Bukan dia takut pemuda ini akan beriman kepada Dajjal, tidak. Kerana orang sekeliling tahu yang pemuda ini orang yang sangat taat kepada Allah. Sangat taat kepada Allah. Cuma dia berani lebih daripada orang lain. Mereka takut pemuda ini akan dibunuh oleh Dajjal. Siapakah pemuda itu? Antara pendapat para ulama, pemuda itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Cuba benar ataupun tidak, wallahu a'lam. Betul ataupun tidak dia Nabi Khidir, wallahu a'lam. Tapi itu yang pendapat para ulama, ijtihad para ulama. Pemuda itu yang keluar daripada rumah, keluar daripada kota Madinah semata-mata nak pergi bertemu dengan Dajjal untuk melawan Dajjal. Pemuda itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kalaulah dia bukan Nabi Khidir pun, dia adalah waliullah para ulama. Lalu apabila pemuda ini berkeras untuk keluar daripada bumi Madinah, untuk berlawan dengan Dajjal seorang diri, maka dia keluarlah, dia nekat dengan keputusan dia, maka keluarlah dia daripada bumi Madinah. Bergeraklah dia menuju ke kubur pertahanan Dajjal. Satu persoalan ketika mana saya baca hadis baginda Nabi SAW. Adakah pemuda itu tak belajar hadis Nabi yang Nabi bagi tahu jangan kamu dekati Dajjal? Naam, pemuda itu belajar. Pemuda itu tahu hadis Nabi jangan dekati Dajjal. Tapi disebabkan dia tak tahan melihat kerosakan bumi ketika itu, tak tahan melihat ramai yang kufur kepada Allah, dia rasa tanggungjawab dia untuk pergi bertemu dengan Dajjal. Satu persoalan lagi. Adakah pemuda itu tak tahu yang Nabi dulu pernah sebut ada seorang pemuda yang berani yang pergi bertemu dengan Dajjal? Adakah dia tak tahu hadis ni? Jawapan dia tak tahu lagi. Tapi ketika mana dia keluar daripada, ni syarah ulama lah, ketika mana dia keluar daripada bumi Madinah, ketika itulah dia berjalan ke kubur pertahanan Dajjal. Ketika itulah baru dia perasan, baru dia dapati rupanya yang disebut oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, rupanya dialah orang yang dimaksudkan oleh Nabi, yang dipuji oleh Nabi. Maka dia tahulah apa yang akan berlaku, apa yang Dajjal akan buat kepada dia. Sebab diberitahu sangat detail oleh baginda Nabi SAW apa yang akan dilakukan oleh Dajjal kepada pemuda yang berani ini. Okay, jom kita belajar kisah tu. Lalu ketika mana pemuda itu berjalan kepada Dajjal, yang mana dia telah pun mengetahui yang dia adalah orang yang disebut oleh Nabi SAW yang sangat berani bertemu dengan Dajjal, maka ketika mana pemuda itu sampai di kubur pertahanan Dajjal, maka ketika itu ada pengawal-pengawal Dajjal. Biasalah istana akan ada pengawal yang menjaga. Maka pengawal itulah yang menjaga di barisan hadapan, memberi dan tidak membenarkan dan membenarkan sesiapa saja melalui. Dan ketika mana pemuda itu sampai di kubur pertahanan Dajjal, maka ditanya oleh pengawal istana Dajjal itu, siapakah kamu dan ke manakah kamu nak pergi? Maka kata lelaki itu, aku daripada Madinah. Aku datang pada hari ini, aku ingin bertemu dengan Dajjal si pembohong besar. Nabi nyatakan dalam hadis baginda Nabi SAW, dialog di antara pemuda ini dengan pengawal istana ketika itu. Nabi bagi tahu, pemuda ini bagi tahu, aku mahu bertemu dengan Dajjal si pembohong besar yang melakukan kerosakan keimanan kepada umat pada hari ini. Lalu pengawal istana itu bagi tahu, adakah kamu tidak tahu dan adakah kamu tidak percaya yang di dalam ini adalah Tuhan kita? Tengok, panggilan mereka kepada Dajjal ketika itu adalah Tuhan. Panggilan manusia ketika itu kepada Dajjal adalah Tuhan. Bukan Dajjal, tidak. Melainkan Tuhan kita.
Sebab itulah ketika mana pemuda itu datang, bagi tahu aku nak jumpa Dajjal si pembohong besar. Ketika itulah pengawal-pengawal istana makin marah kepada lelaki itu dan memegang lelaki itu kiri dan kanan. Maka datanglah seorang pengawal yang lain ingin membunuh pemuda itu. Ketika mana dia mengangkat tangan dan ingin membunuh pemuda itu, maka datanglah seorang pengawal yang lain, kata Nabi. Datanglah seorang pengawal yang lain dan pengawal itu menghentikan perbuatan pengawal itu yang ingin membunuh pemuda itu. Lalu pengawal yang datang, yang menghentikan pergerakan itu, menghentikan tindakan itu, bagi tahu, berhenti. Adakah kamu tidak ingat apa yang disebut, apa yang diarahkan oleh Tuhan kita? Tuhan kita tidak membenarkan, Tuhan kita tidak mengizinkan mana-mana dalam kalangan kita membunuh sesiapa pun tanpa pengetahuan dia. Maksud dia apa? Keimanan mereka kepada Dajjal ketika itu sangat strong. Sangat kuat. Kepercayaan mereka, keimanan mereka kepada Dajjal ketika itu sangat kuat. Yang menyebabkan ketika mana pengawal yang lain baru saja nak membunuh, datang pengawal yang lain bagi nasihat. Jangan bunuh. Adakah kamu tak ingat apa yang diarahkan oleh Tuhan kita? Yang melarang untuk bunuh sesiapa tanpa pengetahuan dia. Maka akhirnya tindakan itu diberhentikan dan diseretlah pemuda itu untuk bertemu dengan Dajjal Tuhan mereka. Lalu ketika mana pemuda itu diseret, dibawa untuk bertemu dengan Tuhan mereka, bila mana sampai sahaja pemuda itu bertemu dengan Dajjal, ketika itulah Dajjal bagi tahu kepada pemuda itu, wahai anak muda, adakah kamu tak yakin? Adakah kamu tak percaya yang aku ni Tuhan? Maka kata pemuda itu, tidak. Aku tidak percaya yang kamu Tuhan, melainkan kamu adalah Dajjal yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Ketika itulah pemuda itu menghina Dajjal di hadapan ribuan pengikut Dajjal. Kata-kata pemuda itu disaksikan seluruh pengikut Dajjal ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Dajjal? Malu. Dihina dengan senang-senang dihina di hadapan seluruh pengikut-pengikutnya. Ketika itulah kata Nabi SAW, Dajjal sangat marah dengan perbuatan dan perkataan pemuda itu, yang menyebabkan Dajjal membelah dua badan pemuda itu. Satu badan belah kanan tercampak jauh mata memandang, dan satu badan belah kiri tercampak jauh mata memandang. Apakah sihir yang digunakan oleh Dajjal? Wallahu a'lam. Tapi itulah yang disebut oleh Nabi, ketika mana Dajjal sangat marah dengan pemuda itu, maka Dajjal membelah badan itu kepada dua, dan belah kanan dan belah kiri jauh mata memandang. Dan ketika itulah Dajjal menyebut kepada seluruh rakyat-rakyat dia, seluruh pengikut dia, seandainya aku menghidupkan balik pemuda ini, seandainya aku hidupkan balik pemuda ini, yang mana belah kanan, tubuh belah kanan jauh mata memandang tercampak, dan badan belah kiri jauh mata memandang tercampak, adakah kalian mahu beriman kepada aku? Ataupun apa pendapat kalian seandainya aku hidupkan pemuda itu? Lalu ketika itulah jawab seluruh pengikut-pengikut Dajjal, sesungguhnya kamulah Tuhan kami, makin yakin keimanan kami kepada kamu wahai Tuhan. Maka Dajjal membuat satu isyarat, maka daripada kanan dan daripada kiri jauh mata memandang tercampak, bersatulah di tengah-tengah Dajjal daripada kanan dan kiri, dan hiduplah balik pemuda itu. Itu sihir yang ada pada Dajjal. Ada orang tanya kepada saya baru-baru ni, Ustaz, kenapa Allah bagi macam-macam kelebihan pada Dajjal? Kenapa Allah tak bunuh saja Dajjal? Kan? Kenapa daripada dulu Allah tak bunuh Dajjal? Kenapa daripada dulu Allah tak hidupkan Dajjal? Kan? Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu kepada Saidina Umar, wahai Umar, seandainya aku yang bertemu dengan Dajjal, seandainya Dajjal keluar dan ketika itu aku masih lagi hidup, nescaya akulah yang akan membunuh Dajjal. Kenapa Nabi tak pergi bunuh terus Dajjal? Maka jawapan para ulama, itu telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang mana Dajjal adalah satu fitnah dan Dajjal adalah satu ujian untuk seluruh umat baginda Nabi SAW. Sebab itu ujian untuk kita semua. Mudah faham lagi? Kenapa cikgu tadi yang menjaga pemeriksaan tak bagi terus jawapan kepada anak-anak murid dia? Tak perlu fikir yang mana betul, yang mana salah, tak perlu membaca. Sebab itu ujian. Sama juga dengan Dajjal. Kenapa Allah hidupkan Dajjal? Kenapa Allah bagi macam-macam kelebihan kepada Dajjal? Sebab Allah nak uji manusia ketika itu. Yang mana manusia tidak beriman kepada Allah dan yang mana manusia beriman kepada Allah. Sebab itulah ketika mana ujian datang kepada kita, meskipun ujian keimanan, ujian kemiskinan datang kepada kita. Selagi mana ujian datang kepada kita dan kita membuat ujian itu makin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, maka ujian yang datang kepada kita, ujian kemiskinan, ujian tidak ada uang, ujian tidak ada kerja, ujian dihina dan sebagainya, seandainya dengan ujian itu makin dekat kita kepada Allah, kata ulama, ujian itu adalah nikmat untuk kalian. Ada tak orang hari ini yang ada anak, 5 orang anak, 5 meninggal? Ada tak? Ada. Ada tak orang ada hari ini yang mana berkahwin, malam pertama, malam kedua, malam ketiga dah meninggal pasangan dia? Ada. Tapi ketika mana dia dapat ujian menyebabkan dia makin dekat kepada Allah, maka ujian itu, kata ulama, bertukar menjadi keimanan, bertukar menjadi nikmat. Sebab itulah belum tentu mereka yang kaya, bila mana diuji dengan kekayaan, mereka akan masuk syurga. Tapi ketika mana orang yang kaya diuji dengan kekayaan dan dia melakukan kekayaan itu di jalan Allah, menggunakan sebaik mungkin kekayaan itu mendekatkan diri kepada Allah, maka kekayaan itu adalah nikmat kepada dia. Sebaliknya, menggunakan kekayaan lari daripada Allah, maka itu adalah ujian dan musibah kepada dia. Itulah jawapan kenapa Allah hidupkan Dajjal dan beri macam-macam kepada Dajjal. Maka sambung. InsyaAllah dalam 2 minit lagi boleh, insyaAllah. Boleh? Dah habis masa kan? Dah isyak kan? Dah isyak. 2 minit lagi insyaAllah. Maka saya habiskan cerita ni, lepas tu kita habiskan kuliah kita pada malam ni. Maka ketika mana pemuda itu, ketika mana Dajjal bagi tahu kepada pengikut dia, seandainya aku hidupkan pemuda ini, apa pendapat kalian? Sudah tentu kami akan lagi kuat keimanan kami kepada kamu, wahai Tuhan. Maka Dajjal memberi satu isyarat, maka dihidupkan balik pemuda tadi, dan Dajjal tanya kepada pemuda tadi, wahai anak muda, apa pendapat kamu hari ini? Apa pendapat kamu sekarang? Aku telah mematikan kamu, dan kali ini aku telah pun menghidupkan kamu. Apa pendapat kamu? Adakah kamu nak beriman kepada aku? Maka kata pemuda tadi, wahai Dajjal, si penipu besar, makin kuatlah keimanan aku kepada Allah, dan hari ini aku makin yakin yang kamu ini adalah pembohong besar. Pada muka surat 103. Lelaki tersebut menjawab, sekarang aku bertambah yakin bahawa kamu adalah Dajjal, si pembohong besar, dan mulai sekarang kamu tidak boleh membunuh sesiapa lagi. Itu janji baginda Nabi SAW. Mulai sekarang kamu tak boleh nak membunuh sesiapa lagi, kata pemuda itu kepada Dajjal. Maka ketika itulah Dajjal makin marah, dan Dajjal itu ingin menyembelih pemuda itu. Lalu ketika mana Dajjal meletakkan satu pisau di leher pemuda itu, lalu Allah tukarkan leher itu menjadi tembaga yang sangat tebal, yang menyebabkan Dajjal tak boleh membunuh pemuda itu, dan sampailah Dajjal tak boleh nak membunuh sesiapa saja mulai pada hari itu. Itulah yang dilakukan oleh Dajjal kepada pemuda itu, dan selamatlah pemuda itu daripada fitnah Dajjal, dan baliklah pemuda itu kepada manusia dan menyampaikan cerita ini, dan makin bertambah keimanan manusia kepada Allah ketika itu. Sebab apa? Sebab di kota Mekah dan Madinah telah pun keluarkan tadi gegaran pertama, kedua dan ketiga. Keluar orang fasik, keluar orang munafik, tinggal orang beriman kepada Allah. Lalu ketika itu makin kuat mereka beriman kepada Allah, dan keyakinan mereka kepada Allah sangat kuat, dan tunggulah sangat dekat dengan kemunculan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa lah yang akan turun daripada langit yang kedua bersama 2 orang malaikat, dan akan membunuh Dajjal di Babul Lut. InsyaAllah kita sambung lagi, boleh? Sambung lagi dalam siri yang akan datang. Wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada saya sendiri.
Ala kulli hal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.